A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa khabar para penonton setia? Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat. Amin, Allahumma amin. Dan alhamdulillah, syukur pertama-tamanya kita panjatkan segala puja dan puji, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita dikurniakan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada pagi ini sebagaimana biasa, pagi Jumaat penghulu segala hari, Sayyidul Ayyam, kita kembali bersiaran untuk edisi 16 Februari 2024 bersamaan dengan 6 Sya'ban 1445 Hijri, dan kurang lebih 20 hari lebih saja lagi kita akan memasuki bulan yang disebutkan sebagai Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Quran, Syahrul Mubarak, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkati bagi kita Sya'ban dan disampaikan wa ballighna Ramadan, amin, insyaallah, mudah-mudahan. Dan sebagaimana biasa, pagi Jumaat kita bawakan istimewa dari Murtaza Dakwah Center Madat, iaitu panel atau bintang ilmuwan kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ya'qub Yusra. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Rasa lama tak jumpa Ustaz Ya'qub ni. Allahu akbar. Saya tengok perkembangan masya-Allah dengan tar sebagainya kan. Jadi alhamdulillah perkembangan yang baik, dan saya boleh syadang lepas ni boleh main go-kart Ustaz. Boleh insya-Allah. Insya-Allah. Baik. Hari ini Ustaz, kuasa RM5 Ustaz. Kita akan bicarakan panjang lebar untuk siaran kita pada pagi ini, dan tidak lengkap siaran kita untuk Tanyalah Ustaz. Seandainya tidak ada soalan daripada sahabat-sahabat yang ingin mengajukan kemusykilan ataupun soalan, anda boleh terus sahaja hubungi dan juga tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen Facebook Tanyalah Ustaz TV3, dan anda juga boleh tonton ataupun ikuti kami menerusi HD, menerusi www.tonton.com.my, dan hubungi kami menerusi talian bebas tu 1800 88 1677. Dan sebagaimana biasa, untuk mukadimah topik pada pagi ini, Fadil Ustaz, kuasa RM5. Jarang dengar tajuk macam ni. Baik, jadi saya serahkan kepada Fadil Ustaz Muhammad Ya'qub Yusra. Tafadhal mashkur. Baik, terima kasih pada sahabat yang cukup handsome pada pagi ini. Tak pernah, tiada hari tanpa handsome lah. Masya-Allah. Tak lupakan tuan-tuan rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Alhamdulillah. Kuasa RM5 adalah satu tajuk yang kita bawa, satu fenomena yang alhamdulillah kita bawa, kita buat. Sebenarnya idea ni secara tak langsung kan, kita bagi kepada budak-budak yang datang subuh berjemaah. Inilah masuk hari yang ke-220 kempen ni berjalan, dan alhamdulillah hari ini saya rasa begitu banyak tempat, malah ada negeri di Perlis sendiri kan, negeri Ustaz lah kan, yang ada kata ada 8 orang dulu ni, mana ada beratus 9 orang, 9 orang kan, masya-Allah. Subhanallah, sehingga kan kerajaan negeri gazetkan sebagai satu kempen yang dijalankan untuk kita bagi kepada budak-budak datang subuh berjemaah. Jadi dengan asbab kita tengok benda tu, walaupun bermula dengan nilai RM5 yang diberikan kepada kanak-kanak ini, sehingga kan tuan-tuan, kalau Dayanas pergi masjid sekarang subuh macam pagi ni penuh masjid. Allah. Ni belum masuk Ramadan. Dan apa yang menariknya, budak-budak ni dia pun bukan nak duit sangat, tapi adalah momen yang kita bina untuk mereka datang ke masjid. Jadi kuasa RM5 yang orang duk kata dulu ni, ni anti budak-budak nanti pergi masjid mata-mata nak duit, tidak. Yang tu mungkin kita, tapi kalau pada manusia kiriman Tuhan ni, insya-Allah sangat luar biasa. Dan yang lebih luar biasanya, kita nak jadikan juga satu pembudayaan. Jangan ada hari yang tidak ada sedekah dalam kehidupan kita, walaupun dengan nilai 5 kupang, walaupun dengan 10 sen sekalipun, biarlah ada nilai kebaikan. Kalau adalah zaman Nabi SAW, itu ada sahabat-sahabat yang berjumpa dengan Nabi sehingga kan tulang kaki kambing yang tidak bernilai itu pun dia tanya Nabi, boleh tak aku nak bersedekah dengan benda ni? Nabi kata, lebih bila kamu masak, lebihkan kuah. Sebab apa?
nak memberikan manfaat dan kebaikan itu. Maka inilah peluang yang kita nak rebut. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan bersama daripada perhimpunan kita pada hari ini. Bukanlah pada nilai angka 5 atau 10 atau 100 atau 10,000, tapi adalah nilai di mana mujahadah kita nak bermula untuk melakukan kebaikan. Itulah yang kita nak letakkan sebagai noktah untuk kita tuntaskan perbincangan pada pagi ini, insya-Allah. Allahu Akbar. Tuntaskan jangan dengar tu kata lama tak dengar. Baik. Jadi masya-Allah tabarakallah, kita dah pun ada soalan yang pertama Ustaz untuk kita raikan pada pagi ni awal. Sahabat-sahabat kita dia bangun tak sabar menantikan Ustaz Yaqub Usra. Jadi soalan pertama daripada Razali Ismail di Facebook untuk kita raikan, betulkah orang yang selalu bersedekah tidak akan jatuh miskin? Apakah maksudnya, adakah orang yang selalu bersedekah itu boleh menjadi kaya? Soalan yang kedua, betulkah di dalam Islam seandainya kita bersedekah lebih banyak pahalanya? Bagaimana pula dengan orang yang susah yang tidak mampu bersedekah dengan banyak kerana miskin? Mohon perkongsian dan pencerahan ilmu daripada Fadil Ustaz. Baik, yang pertama soalan daripada sahabat kita Razali Ismail berkaitan, betul ke orang sedekah ni takkan jatuh miskin? Maka benda ni dah dijawab oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lepas. Nabi sebut manaqasat sadaqatin min malin, tidak akan berkurang harta daripada orang yang mengeluarkan jalan di jalan Allah. Yakni dia menggunakan harta tadi, diletakkan pada simpanan yang betul, ialah dengan jalan berinfak, kan? Maka itulah satu yang disebut oleh Nabi SAW. Maka sudah pastilah bukan satu pembohongan, ialah satu benda yang tidak sama sekali akan bercanggah dengan benda yang akan berlakunya kebenaran dan janji Allah. Dan kalau kita tengok sendiri bagaimana para sahabat, di antaranya Abdurrahman Auf, juga di antara sahabat yang pernah berjumpa dengan Nabi, mengadu perihal hartanya tak pernah berkurang, kan? Bagi 10 petang masuk 100, bagi 100 dapat 1000. Jadi inilah kisah-kisah yang bukan kisah 1001 hikayat dan sebagainya, adalah kisah yang memang benar berlaku dalam Islam, yang menunjukkan bahawasanya dari segi amalan dalam melakukan sedekah jariah ini adalah benda yang sangat baik untuk kita jadikan sebagai rutin dalam kehidupan harian. Malah ada satu kes yang saya pernah ada seorang makcik ni telefon, dia kata, Ustaz, dia teringin nak pergi umrah, tapi dia meniaga kuih, meniaga cucuk, orang kena panggil meniaga cucuk ya. Sehari ni nak boleh 20-30 ringgit pun puas, kan? Kena hari hujan, kadang cucuk ni orang tak ada nak beli sangat. Kadang-kadang balik bawa lah dengan cucuk-cucuk tu jenis tokok sampai habis malam-malam. Tak habis dalam meniaga. Dia kata secara adat ni, dia kata mungkin sampai tua pun tak dan nak pergi umrah. Hala, kalau kata sehari untung RM20, sebulan baru dalam 600 lah plus minus. Masuk untung rugi dapat dalam 400.5 sahaja sebulan keuntungan. Dan keuntungan itulah nak digunakan untuk beli barang dapur, untuk nak bagi duit belanja sekolah anak, segala mak nenek benda nak letak dihimpunkan di situ. Jadi memang secara adat ni, dia kata sebulan ni nak boleh simpan RM100 tu pun kira banyak dah. So bayangkanlah kalau dengan package, kalau katalah 10,000, maka berapa puluh tahun tu dia nak boleh pergi Mekah dengan duit simpanan. Dalam dia duduk simpan-simpan ni Ustaz, dah ada dapat dalam 2,000. Tapi Allah takdirkan ada anak yatim yang perlu dia jaga. Adik-beradik dia meninggal, adik dia meninggal, dan anak-anak tu dia perlu jaga. Bila bawa jaga anak-anak yatim ni, dia kata, Ustaz, kebetulan pula ada 2,000 tu lah yang nak kena beli barang-barang daripada nak masuk dalam rumah, nak beli katil semua ni. Dia kata habis macam tu lah, riau ni ayak mata ni. Tapi dia kata tak apalah, dia redha lah, kan? Nak buat macam mana, terpaksa dia korbankan sebab dah tu je duit simpanan. Beberapa bulan lepas tu Ustaz, dia telefon pula, dia kata, Ustaz, Alhamdulillah, dia dapat package pergi umrah, orang taja dia. Dia memang tak pernah terfikir ni. Tapi Allah menyusun, Allah menggantikan satu benda yang jauh lebih baik. Itu yang pertama. Jadi sedekah tidak akan mengurangkan harta berdasarkan dalil daripada Sahih Imam Muslim tadi. Dan yang kedua berdasarkan kisah daripada Abdurrahman Auf tadi. Yang ketiga kisah Fukala yang tadi makcik tadi kan. Walaupun tidak disandarkan sebagai dalil, dia dijadikan sebagai pengajaran. Yang kedua, soalan berkaitan betul ke di dalam Islam ni kalau kita sedekah lebih banyak pahala bagaimana orang yang susah kalau tidak mampu sedekah. Maksudnya kalau
Kan dia kata kalau orang yang sedekah banyak ni dapat pahala banyak. Macam mana orang yang tak mampu sedekah? Maka sebab tu unjuran daripada pahala bab sedekah ni, dia tidak kira dari segi berapa banyak harta yang kamu keluarkan. Tetapi sebesar mana mujahadah daripada nak keluarkan harta tadi. Ada orang yang mana dia nak keluarkan satu-satu harta ni, benda ada hatu kat tangan dia. Maka penilaian itu bukan manusia tentukan. Sebab manusia ni dia akan tengok pada berapa amount yang dikeluarkan. Nilai itu. Lagi besar cek, lagi besar duit yang dikeluarkan tu, pada kita nampak itulah bentuk kemuliaan. Tapi tidak di sisi Allah, kerana Allah sebut faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Walaupun sebesar zarah, tapi kalaulah sebesar zarah yang dikorbankan itu dengan penuh effort dan ikhlas, maka mudah-mudahan itulah ganjaran yang nak peroleh kepada redha Allah Azza wa Jal. Maka sebab tu macam kita lah. Cuma sebagai hamba ni Ustaz, kita hanya ada satu choice sahaja. Kita perlu mempersembahkan sebanyak mungkin amal soleh ini. Kita masuk syurga bukan sebab amal soleh. Masuk syurga ni sebab redha Allah. Tetapi nak peroleh kepada redha Allah ni melalui jalan mana? Jalan kebaikan yang kita usahakan. Mudah-mudahan inilah nak attract kepada sudut pandang redha Allah kepada kita. Nah, lagi banyak kebaikan amal yang kita lakukan, bukanlah dengan sebab amal tu boleh mewajibkan kita masuk syurga. Tak. Syurga adalah rahmat Allah. Kan? Tapi kita lakukan di atas sebab kita, kalau dalam matematik dipanggil probability, kebarangkalian. Lagi tinggi amal kebaikan yang kita lakukan, benda yang Allah suka yang kita buat, maka mudah-mudahan lagi tinggilah kebarangkalian untuk saya dan tuan-tuan masuk ke dalam syurga. Maka ketepikan berapa nilai yang kita boleh bagi, tetapi berapa banyak mujahadah yang perlu kita nak buat dalam nak melakukan pengorbanan daripada sedekah, wakaf, jariah, zakat, ataupun pengorbanan kebaikan yang kita nak lakukan tadi. Ada seorang hamba Allah ni, dia tak ada duit Ustaz, tapi dia mengajak tuition pada orang, tuition pengajian mukhaddam ataupun ikhra' sahaja. Itu je yang dia mampu buat, tapi melahirkan ribuan anak-anak murid daripada jariah dia tadi. Orang nak bayar duit dia tak mau Ustaz, dan dia pun tak ada duit, tetapi dia ikhlas daripada ilmu yang diajarkan. Maka yang ni yang kita nak usahakan, jangan dipandang pada berapa nilai yang kita nak bagi. Kalau begitu seronoklah anak papa Mega Holding kan, sebab dia ada duit banyak kan. Maka yang kita nak adalah kita memulakan langkah pertama. Version 1 is better than version 9. Yang penting kita mulakan terlebih dahulu. Berapa pun nilainya, wallahu a'lam. Perjalanan 1000 batu bermula dari satu langkah yang pertama. Fadil Ustaz, kita ada sahabat pemanggil yang pertama di talian pada pagi Jumaat ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Anas dan juga Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Saya Umar Abdul Wajid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz. Ustaz, kadang-kadang saya sendirilah pernah tahu juga macam ni Ustaz. Saya pergi, contoh pergi berjalan tu, berjalan lah setelah hari itu, tinggal di masjid untuk solat. Tapi duit dalam poket ada tinggal RM5 lagi Ustaz. Nak masukkan dalam tabung tu kan, tak ada duit lah. Balik saya yang tu je lah yang ada pun. Jadi soalan saya, apakah boleh kita mengharapkan sekiranya kita bersedekah dengan duit yang ada tu untuk mengharapkan lebih banyak rezeki yang akan datang? Bagaimana Ustaz cerita tadi tu, bagaimana wakil yang Ustaz cerita tu, boleh kita mengharap macam tu ke Ustaz? Ataupun bagaimana sebalik pengharapan kita itu Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah terima kasih banyak Tuan Haji Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang untuk soalan itu. InsyaAllah kita simpan seketika jawapannya Ustaz. Kita akan kupas selepas ini. Terus kekal bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Burung berkawan menuju utara, hinggap seekor di ranting selasih. Sumbangan dermawan mengubat lara, insan bersyukur berterima kasih. Sebagai pantun sikit pada pagi ini, pagi Jumaat, mudah-mudahan para penonton terus kekal ceria-ceria selalu, teruskan berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Kuasa RM5. Kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra, Ustaz Triple Y. Kan? Betul Ustaz Triple Y. Baik. Jadi kita nak sambung kembali Ustaz perbincangan kita. Tadi soalan yang diajukan oleh Tuan Haji Omar Abdul Majid berkenaan dengan ada RM5 je ni. Kemudian sedekah dengan harapan mudah-mudahan murahlah rezeki lepas ni, nak balik pun dah ada minyak, nak isi tol dan sebagainya. Jadi boleh tak kita sedekah dengan harapan seperti itu Ustaz? Baik, yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 60, Allah sendiri minta untuk kita sentiasa mohon, minta, berdoa kepada Allah. Sebab Allah ni Tuhan yang suka melihat hamba-Nya bergantung harap kepada Allah. Allah tak rugi apa-apa, tapi yang ruginya kita. Tapi Allah suka untuk memperkenankan. Dan disebutkan juga dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, kata Nabi SAW, Nabi sebut pada kita, hendaklah kalian berdoa dan meminta kepada Allah segala hajatnya. Hatta nak minta garam ni. Garam ni orang kata bukanlah benda yang bernilai sangat kan. Garam ni kalau beli 1 tan ni pun duit tak habis kan, bukanlah mahal. Harga kupang-kupang ni Ustaz sekilo. Kan? Tokoklah sampai minggu depan pun tak miskin insya-Allah. Tapi Nabi kata dalam bab nak minta garam ataupun bila kasut tali terputus pun mintalah kepada Allah. Maksudnya kalau sekecil-kecil benda tu pun Allah ini diajarkan kepada kita ini bergantung harap kepada Allah, minta kepada Allah, apatah lagi pada benda-benda yang lain. Kan? Macam tadi kata RM5 adalah dalam poket ni. Nak buah minyak mungkin RM3. Nak derma macam mana? Tak apa, derma RM5, jumpa dengan bendahari kata saya ikhlas RM2 ya, mai balik RM3 bagi. Minta baki. Salah tak? Tak salah. Allah. Kan? Nak buat macam mana dah ada hak tu je pada kita. Manusia mungkin akan mempersenda kalau ustaz lah kan. Orang main kata ustaz saya ikhlas, tadi saya derma RM5. Ataupun saya nak derma RM5. Ya ikhlas RM2 ya. Orang mungkin akan kata, orang akan jadi buah mulut, apa kedekut tak hidung masin, alang-alang dah derma tu bagi dalam RM5. Tak, pada dia mungkin itu dah jadi bahan lawak. Tapi pada orang yang bermujahadah, hanya orang yang pernah dalam poket ada RM5, yang itulah mungkin satu-satunya duit untuk dia makan. Itulah duit untuk dia nak buah minyak. Itulah duit yang seharian itu dia perlu. Untuk perbelanjaannya dia akan tahu kesusahan itu. Saya rasa saya pernah merasakan keadaan demikian Ustaz. Saya naik bas daripada Kedah untuk pergi ke Jalan Duta ketika tu. Naik bas. Belum ada BTS, dia panggil apa? ETS. Bukan ni dia Bandar Tasik Selatan apa tempat bas berlambak. Terminal bas Tasik Selatan tu kan. Waktu tu kat Duta. Saya setiap minggu Ustaz akan pulang alik daripada Kedah, naik bas waktu malam di stesen Sungai Petani, turun di bandar di Jalan Tasik Duta. Selatan. Waktu tu Jalan Duta. So Ustaz bila turun Ustaz dalam poket ada RM5 ya Ustaz. Hak RM5 lah tu kita kena nak bajet, nak kena naik train. Waktu tu dalam RM1 8 kupang kot. Lebih kurang RM1 8 kupang tu RM3 2 kupang tu turun ke Sungai Besi. Daripada Sungai Besi ni tak apa, boleh berjalan kaki Ustaz. Boleh masuk dalam camp IPNM tu dalam sekitar 4-5 km lah juga, jauh juga. Tapi tak apa. Tapi nak pergi kalau Jalan Duta pergi Sungai Besi meninggal saya. So dalam poket ada RM5-6. Saya ingat pagi tu bukan ada RM5, ada RM10. So sampai di Duta tu Ustaz, nak pergi makan ni tanya ni, berapa lelak order nasi bujang. Kita dia nampak muka kesian sikit, dia bagi harga RM2 ya. Telur, sup, makan. Oh, jilat pinggan-pinggan Ustaz, sedap. Kan? Waktu tu juga ada orang nak minta sedekah jual tisu. Dalam kepala otak kita ni, ya Allah, aku ada hak ni, kalau aku bagi semua ke hang, berguling aku nak balik Sungai Besi ni. Tapi waktu tu lah, kalau siapa yang pernah rasa kesusahan tu dia akan tahu. Maka jangan duk ambil kira soal apa orang nak kata. Kita buat apa yang perlu kita buat dan apa yang mampu kita buat. Lagi tinggi perjuangan mujahadah, lagi tinggi kebaikan. Jadi teruskan Haji Omar dan semua rakan-rakan penonton. Manusia mungkin boleh gelak, tak apa, biar dia gelak kat kita, kerana Allah sekali-kali tidak akan pernah nak gelak ataupun nak mempersendakan kita. Maka Allah memandang daripada setiap kesusahan yang kita nak lakukan itu, walaupun dengan nilai yang paling rendah dari sudut pandang manusia, tidak akan sama sekali rendah pada sudut pandang Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar. InsyaAllah, tabarakallah. Jadi sedekahlah seikhlas yang mungkin, kerana kita tidak tahu amalan kita atau infak kita yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sirna untuk soalan yang berikutnya Fadil Ustaz. Kisah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu.
iaitu salah seorang anak sahabat karib Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau terkenal dengan sifat pemurah walaupun dirinya dalam keadaan tidak berkemampuan. Boleh Ustaz berikan kupasan agar kami dapat mampu menjadi seperti beliau atau menjadikan beliau sebagai inspirasi, Fadil Ustaz? Baik, terima kasih untuk soalan berkaitan kisah anak anda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anak anda Sayyidina Abu Bakar ni memang dia terkenal dengan kisah yang sangat, dia ni orang yang sangat pemurah dan ringan tulang. Sehingga kan ketika berlakunya peristiwa hijrah baginda Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, dia Sayyidina Asma inilah di antara orang yang menghantar makanan dan minuman ketika Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar berada dalam gua. Dan Sayyidina Asma juga dikenali sebagai seorang daripada kalangan sahabiah yang digelar sebagai Allahumma salli ala Muhammad za'an nitkhain, ataupun disebut dengan orang yang pemilik dua pengikat pinggang. Dia cerita dia macam ni, bila dia nak bawa makanan dengan minuman pi naik ke atas bukit ni, bukit tu pula bukannya rendah, dia tinggi. Kawasan pula berbatu. Kalau kita pernah naik gua Hira, gua Sur, gua yang macam ni, dia memang okeylah kalau di gua Hira dia dah ada macam trekking depa buat ni kan. Kalau gua Sur memang orang tak naik lah. Gua Sur ni dia memang purely nampak batu yang asal tu. Biasanya kita akan duduk di bawah. Dia cerita tu adalah gua Sur, tempat Nabi dan juga Abu Bakar duduk. Maka memang tak relax Ustaz tak nak naik tu. Jadi kalau nak bawa dulu mana ada beg plastik. Kan mana ada beg yang kita duk beli bayar RM5 macam pasar raya tu tak ada, balik lambat sikit kan. Jadi apa yang berlaku adalah perlu dibawa dengan tangan ataupun diikat dengan baju ataupun sebagainya. Jadi di sisi pinggang ada kain Sayyidatina Asma ini, maka dia ambil kain tu dia belah dua. Maka diikat dua, itu adalah satu untuk makan dan satu untuk minuman. Maka digelarkan dia dengan gelaran yang sangat besar itu. Maka yang dikatakan pemurah dan rajinnya Sayyidatina Asma ini dalam riwayat hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari 3907 Sahih Bukhari, menceritakan bagaimana rajin dan pemurahnya ini di saat orang tak mampu nak buat kerja tu, dialah dia yang sanggup memikul. Kan pergi cari susu hingga kan korbankan apa yang dia ada. Dia tu sendiri bukannya senang sangat, tapi sebabkan nak memastikan kelangsungan Rasulullah dan ayahanda Sayyidina Abu Bakar ini, sehingga kan beliau sanggup dengan kesusahan itu. Dah lah nak berjalan jauh dah, nak rabat bukit pula, nak bawa barang pula. Kan patutnya order je lah pakai delivery kan tak? Sebab apa? Sebab dia nak kepada kesusahan tadi. Sebab tu kita berbalik kepada asas, bukan pada nilai, tapi pada kesusahan yang nak dibawa. Dan Sayyidina Asma juga dikenali di antara daripada kalangan sahabiah yang dalam bab sedekah ni dia sangat mengutamakan orang lain. Kalau di Mekah ni dia jumpa orang yang susah, maka keutamaan dia akan memastikan perut orang tu akan lebih dapat dulu daripada dia. Yang ni cukup payah lah. Biasa kita ni perut kita dulu. Itu yang bawa kereta, pulah kereta dengan steering kereta dengan perut dia. Sebab apa? Semua kita dulu. Kita terlupa untuk meletakkan ummah sebagai keutamaan. Kebanyakan kita, minta maaf sebut mungkin termasuk saya, kita letakkan rumah sebagai keutamaan dalam kehidupan. Bukan kata salah, tapi kita cuba korbankan juga lepas ni ummah sebagai keutamaan, rumah sebagai yang keduanya, insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan kita mengambil inspirasi daripada kisah ataupun hayatus sahabah, keluarga Rasulullah dan juga sahabat-sahabat yang mengikut jejak langkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya Ustaz, kita ada sahabat pemanggil yang kedua pada pagi ini. Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dayana dan Ustaz Wawai. Saya Ismail Rasmah Budok. Okey, soalan saya begini tanya. Bagaimana nak mendidik hati agar kita beristiqamah walaupun bersedekah dengan kuota RM5 diterima oleh Allah SWT. Seumpama bersedekah dengan tangan kanan namun tangan kiri tidak menyendari. Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Ismail Maisa dari Sungai Buloh. InsyaAllah nak didik hati untuk istiqamah hanya Ustaz, walaupun sedikit tapi nak kekal berterusan, walaupun dengan RM5 ataupun mungkin kurang daripada itu.
Istiqamah ni satu benda yang mudah sebut tapi nak buat susah, Ustaz. Baik, istiqamah ni sebab tu para ulama bincang banyak dalam kitab-kitab tasawuf kan, kaitan macam mana cara nak mendapatkan istiqamah. Dia hanya ada satu jalan, namanya mujahadah. Tidak ada jalan yang lain. Kan, dia tak ada jalan. Kalau istiqamah ni boleh beli, maka nescaya ramai yang beli. Sebab tu kita tengok dalam kitab Jam'ul Fawaid disebutkan kisah bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah mendapatkan ketika Nabi balik daripada Isra' wal Mi'raj kan, baru lepas dari peristiwa tu, dah segi ikut tahun lah kalender hari ni, kebanyakan ulama mengatakan berlaku pada 27 Rejab. Ini baru dalam seminggu yang lepas kan. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi dengar tapak kaki Bilal berada dalam syurga Allah ini, maka ditanya kepada Sayyidina Bilal bin Rabah apa amalan yang dia lakukan. Kan, kerana Sayyidina Bilal ini untuk rekod, Ustaz, dia tak ada pun dalam peperangan-peperangan yang besar. Sayyidina Bilal ini juga bukan sahabat yang banyak menginfakkan harta, sebab dia ni daripada hamba dibebaskan, dia hidup kekal sebagai seorang sahabat yang hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. Sayyidina Bilal juga bukan daripada kalangan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Sayyidina Bilal juga bukanlah seorang sahabat yang menghafal Al-Quran. Maksudnya, yang poin-poin besar tadi tak ada pun pada Sayyidina Bilal, melainkan dia ini seorang muazzin, yang tu orang kenal dia. Yang kedua, maka Nabi tanya dia, wahai Sayyidina Bilal, apa yang kamu buat ni sehingga Allah menempatkan tapak kaki kamu berada dalam syurga Allah? Maka sebagai balaqahnya, Sayyidina Bilal ni adalah ahli syurga lah. Kan? Maka Sayyidina Bilal kata dia memang tak ada amalan yang besar, melainkan hanya di istiqamah melakukan satu perbuatan, semayang solat sunat wudu. Maksudnya sepas ambil wudu ni semayang sunat rakaat. Dan saya yakin kita yang menonton pada pagi ni, dalam beratus-ratus ribu orang, mungkin tak ada seorang pun yang sempat solat sunat wudu, termasuk saya. Sebab kita tak nampak solat sunat wudu ni lah solat sunat yang besar, kerana tak kena masuk di antara solat-solat sunat muakkad. Dia tak sama macam martabat seperti solat sunat qabliyah subuh, qabliyah zuhur, duha, ba'diyah zuhur, ba'diyah isya, witir, tahajud. Yang tu disebutkan dalam spesifik hadis. Dan ni tak ada, tapi yang tu lah yang dia pulun buat. Maka berbalik pada tadi, istiqamah, jalan dia adalah dengan jalan mujahadah. Dan dia juga soalan kedua, Haji Ismail kita tanya berkaitan macam mana sedekah tangan kanan bagi kiri tak nampak. Itu adalah tamsilan yang diajarkan kepada kita dalam bentuk, dalam memberi ni yang sebaiknya adalah kita diam ataupun tak cerita ke orang. Kan, ini tuan-tuan Allah bagi sikit tak tahu mana, cerita ke orang yang lebih banyak. Yang tu kita takut. Bukan takut apa, dia ada hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan kepada orang dan orang ikut, dia akan dapat pahala tu. Yang kita takut adalah dalam bab kita cerita ni rosak disebabkan wujudnya rasa ungkit, rasa kita paling baik. Kerana maksiat pertama berlaku dalam alam ini adalah apabila dia merasa diri dia lebih baik daripada makhluk yang lain, iaitu iblis. Dengan aba wastakbara wa kana minal kafirin tadi. Jadi tak apa kalau ada benda yang kita cerita. Contoh apa benda yang kita kena cerita? Zakat. Zakat ni seeloknya kita war-warkan. Kan? Sedekah boleh tak kita war-warkan? Dalam Al-Quran sebut kalau kita cerita ke orang pun baik, tetapi yang lebih baik adalah kita rahsiakan. Jadi mungkin saya rasa dengan zaman teknologi hari ini, dengan kita cerita tu niatnya adalah untuk nak mengajak orang untuk buat baik lagi, maka silakan. Itu juga adalah satu kebaikan. Kan? Ataupun kita mungkin buat macam ni, Ustaz, separuh kita mungkin kalau nak cerita orang silakan, sebahagian juga kita rahsiakan, agar tak semua benda kita cerita, sebab takut rosaknya amalan tadi dengan banyak kita bercakap, banyak cerita, banyak kita mengungkit-ungkit. Na'udzubillah. Dan kadang-kadang kita pamerkan sedekah itu kerana itu amanah orang, Ustaz. Jadi kita nak macam bagi laporan begitulah. Mungkin sedikit lepas ni Ustaz boleh kupas. Kita berehat seketika, Ustaz. Nantikan kupasannya. Terus menonton Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan. Teruskan berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Dan kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra untuk kita terus mendiskusikan topik kuasa RM5. Baik, Fadil Ustaz, kadang-kadang kita pamerkan sedekah yang kita lakukan
kerana itu adalah amanah daripada orang ramai. Contohnya Fadil Ustaz sendiri melalui pengalaman yang pelbagai, mungkin sedikit nasihat dan juga perkongsian kepada para penonton. Baik, ya ada sebahagian sedekah yang ataupun amanah yang kita fikul. Contohnya duit orang ramai. Kan? Contohnya kalau kita pergi Mekah, kan ada orang kirim bagi untuk beli kereta seorang dia tahu kursi roda, kemudian Quran. Jadi kalau kita tak maklumkan, tak update, orang tak tahu perkembangan. Contohlah macam saya sendiri, orang bagi macam kemarin kita pasang tar. Tengah duk pasang tu kita update dah satu basyiran lah, berita baik kepada orang ramai, tidak main madak sebab guduk-guduk macam naik kuda tu, kasihan kat orang. Jadi bila kita cerita, orang seronok kan. Betul, kita publish kewangan kita setiap pagi, Allahumma salli sama, bagi duit kepada budak-budak, masak setiap minggu berapa ribu orang. So benda tu pada saya, orang yang menderma pun jadi seronok. Samalah yang berlaku kepada masjid-masjid. Kita sarankan buat je audit. Kan, bila buat audit pula, janganlah audit dalaman, panggil audit luar, agar berlaku check and balance. Bila dia ada ketirisan, dia tegur. Even saya rasa dulu tahun 2020-2021 malah kita hantar laporan audit kewangan itu ke pihak SPRM. Mana ada tahfiz Ustaz, mana ada masjid yang pergi hantar. Tapi kita kita nak minta buat pendakwaan. Maksudnya kalau ada kebocoran, kalau ada ketirisan atau inefektif dari segi pengurusan, minta dia tegur. Jadi waktu tu alhamdulillah SPRM Kedah memberikan 2 tahun berturut-turut dapat anugerah integriti disebabkan benda yang macam tu. Jadi sama, kita yang memegang amanah ni maka kena present, kena transparent daripada pengurusan kewangan yang dibawa. Maka kalau kategori yang macam ni, dia bukan melibatkan wang peribadi, dia adalah wang orang ramai yang perlu kita amanah lah, pegang dengan kena declare lah berapa persen yang kamu ambil. Saya rasa ada yang mungkin NGO dan sebagainya, dia ambil persen-persen ni contohnya. Kena maklum je. Saya rasa kalau orang clear, orang takkan marah pun. Yang orang marah, duit tu ambil, contohnya lah orang derma kat masjid, dia simpan, duk kerja present setiap tahun, lepas tu duk bangga. Ada satu masjid tu Ustaz saya pergi, dalam akaun ada 3 juta. Boleh pula JK kata, Ustaz kami tak tahu nak belanja apa. Kita, ya Allah Rabbi, saya duk rasa 3 juta ni banyak gila manfaat yang kita boleh buat. Ustaz paling command, kalau masjid tu memang dah sempurna elok, tak ada satu facility pun nak ditambah baik. Contohnya Ramadan, perbaik PA system. Kadang-kadang untuk imam Ustaz, kalau imam jemputan bulan Ramadan main sampai kulum mikrofon tak keluar suara. Kadang-kadang mikrofon tu bunyi macam elok Ustaz, tapi dia tarik suara Ustaz jadi imam, Ustaz tahulah. Kadang-kadang kesian kat orang, maka tambah baik dari segi servis. Bilik ayak kita buat bagi elok balik. Kan paip-paip ayak tu kadang-kadang nak pulas ni sampai melecet tangan-tangan. Kan, tengok apa benda kita boleh tambah. Selipar tandas, jangan pakai selipar acak ayam, pakai selipar yang elok sikit, yang anti slide, orang tak jatuh. Tambah duit. Kalau tak ada duit ada juga. Masjid, tengok kawasan-kawasan tu yang ada mungkin tanah yang dibiarkan, beli tanah tu, jadikan sebagai duit yang orang sumbang tadi bermanfaat untuk masjid. Jalankan aktiviti ekonomi, maklumkan kepada orang ramai, nak jadikan ini sebagai duit untuk ekonomi masjid. Bil ayak, bil api, bil apa semua tu boleh dibayar daripada tanah yang kita manfaatkan. Atau apa pun jalan, banyak saya rasa beli kemah, orang kampung nak kahwin, orang taman nak kahwin, bagi mereka sewa. Kan, kalau orang yang itu asnaf, subsidi kepada mereka. Jadi saya rasa duit ni satu kezaliman lah pada kita yang menguruskan masjid, NGO. Kalaulah duit tu kita berjaya simpan sampai punya banyak. Tuan-tuan sepatutnya kalau pandai menyimpan, tuan-tuan kena duduk dekat pemodalan nasional berhad yang government punya, untuk nak simpan dividen yang banyak daripada pelaburan. Kan? Jadi ini bukan PUNB. Ini adalah tempat yang kita nak manfaatkan duit derma orang tadi semaksimal mungkin kepada orang balik dapat manfaat itu, insya-Allah, mudah-mudahan. Masya-Allah, tabarakallah tu sedikit pengalaman dan juga idea yang mungkin boleh dimanfaatkan, terutamanya mereka-mereka yang di luar sana yang menguruskan harta yang merupakan sumbangan orang ramai. Baik, Rab diseru Ustaz untuk soalan yang berikutnya di Facebook. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimanakah untuk merasa yakin sedekah yang sedikit akan diluaskan rezekinya, sedangkan kita sering menunggu kaya barulah nak bersedekah? Mengapakah kita disarankan untuk bersedekah di waktu subuh dan apakah kelebihannya, Fadil Ustaz? Baik, terima kasih untuk 2 soalan lah. Saya kira yang pertama, ada orang yang dia tunggu
macam mana nak bagi yakin ni nak sedekah ni. Ada orang dia nak tunggu kaya dulu mau sedekah. Sebab tu almarhum Tuan Guru Datuk Harudin dia pesan, saya ingat dua pesan dia dulu sampai Allah dalam perjuangan nak buat apa ni, saya ingat dia almarhum pesan apa? Yang pertama, jangan tunggu kaya baru nak sedekah, tapi sedekah sampai kamu kaya. Jadikan satu habit. Bermula dengan langkah yang sedikit, dengan nilai yang sedikit dulu pun tak apa. Kalau boleh sedekah pada burung, ayam, ikan dulu pun tak apa. Pagi-pagi biasakan diri kita tengok makanan yang tak habis tu, kita rendam dia bagi elok sikit kan, jangan bagi keras sangat, patah gigi ayam tu nak tokok kan. Kita memudahkan urusan dengan cara macam tu pun dapat pahala Ustaz. Ada seorang pakcik Ustaz kalau di tempat kami tu Ustaz, dia akan kutip nasi-nasi tak habis di kedai-kedai makan pukul 11-12 malam. Bila kita tanya nak buat apa nasi-nasi yang orang duk buang ni, dia akan perasing bagi elok, dia rendam, kemudian pagi esok dia akan bagi makan kucing, dia bagi makan ayam, dia bagi makan itik. Bukan ayam kucing dia pun, tapi saja nak bagi makan, nak pahala. Bukan duit dia, tapi hanya sedikit effort yang dia gunakan. Yang kedua, almarhum pesan apa? Jangan tunggu alim baru nak berkongsi. Berkongsi sampai kamu jadi alim. Ya, kesempurnaan ilmu kita tak pernah pun ada kan, tetapi kita kongsilah. Saya yakin saya dalam berkongsi banyak salah. Dan saya seronok bila contoh hari itu saya dengan Dai Anas ada satu kesalahan saya buat, Dai Anas tegur saya. Dan benda tu nak abang kata hak host ni yang tuan-tuan tengok nampak dia host, kadang dia lebih alim daripada kita. Kan macam saya dah boleh jawab soalan, orang tahu terror Ustaz jawab soalan. Tak, saya jawab soalan atas kapasiti saya dah baca soalan yang tuan-tuan hantar tu daripada Facebook. Tuan-tuan dah hantar dah. Maka setiap orang ada kekurangan. Tapi kalau tuan-tuan nak tunggu sempurna baru nak kongsi, ada orang dia kata Ustaz saya nak tunggu habis PhD, habis master, habis degree baru saya nak kongsi pada orang. Persoalannya, sempatkah kamu habis untuk kamu nak menikmati perkongsian sebelum kamu menjadi kekayaan tadi, sebelum kami mendapat taraf kesempurnaan yang kamu berkehendak. Itu yang pertama. Yang kedua soalan berkaitan sedekah subuh. Mereka duk bawa tabung subuh lah, sedekah subuh lah sebagainya. Maka tuan-tuan, dalam bab sedekah subuh ini bersabit dengan hadis Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Bukhari kedudukan pada 1442. Yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim kedudukan 1110. 1010. Ini hadis yang sahih. Nabi kata tidak ada hari yang mana para hamba itu berpagian, yakni pada waktu pagi, padanya melainkan terdapat dua malaikat yang turun. Allah khususkan malaikat ni Ustaz turun pada waktu pagi. Lalu salah satu daripada mereka berkata, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang melakukan infak ataupun sedekah pada waktu pagi tadi. Maksudnya, siapa yang bersedekah pada waktu pagi ni, Allah Azza wa Jal mengirimkan malaikat khusus, dua malaikat untuk memayungi, berdoa khusus kepada orang-orang yang banyak sedekah pada waktu pagi. Dan malaikat kata apa? Ini sebut dalam hadis, ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang imsak, yang menahan hartanya daripada bersedekah pada waktu paginya. Malaikat doa kalau orang jenis kedeku, tidur masin pagi ni sampai tak ada langsung kebaikan yang dia buat, maka bagilah satu bentuk kebinasaan dan kehinaan kepada mereka. Na'udzubillah. Tapi nak abang kata pentingnya waktu pagi ni. Sebab tu ada salah satu jabatan zakat di negeri. Hari ni saya Ustaz, saya terlibat dengan data tersebut. Dia buat kajian di antara 80% asnaf yang masih menerima bantuan. Daripada kajian mereka, ada satu habit yang sama ada pada mereka adalah tidak solat subuh. Allah. Dia bukan tak subuh berjemaah lagi ni. Semayang subuh pun tak. Allah. 80% Ustaz. Maksudnya mereka buat bancir, mereka panggil dalam tu ada lebih kurang 500 ke 1000 data kan, untuk masukkan sebagai dapatan kajian, masuk dalam SPSS. Bila cek Ustaz, daripada 1000 lah, kita 1000 lah daripada data tu, 800 orang tak semayang subuh. Allah. Mereka jenis perangai bangun lambat, mengot ni bangun pukul 9, pukul 10, lepas tu duk rasa diri dia susah. Mereka yang menyusahkan diri sebab tak bangun pagi. Dan saya tengok demi Allah, data tu memang betul Ustaz. Ada satu kawasan di Kedah ni Ustaz. Kawasan tu memang kampung tu adalah kampung yang dapat bantuan kerajaan. Federal dengan state ni bantu. Ya, saat tu saya mention nama. Ustaz tahu tak, kampung tu lebih kurang dalam 200-300 biji rumah. Ada surau. Surau tu sampai tutup, tak ada orang pergi semayang. Allahu Akbar. Dah lah, mereka ni memang kategori orang-orang yang susah, asnaf yang mendapat bantuan. Setiap bulan ada bantuan yang kerajaan federal akan bagi Ustaz. Tapi Ustaz, tak sampai masjid ni, sampai surau tu tutup. Allahu Akbar. Terpaksa
pihak mahat tahfiz dulu ambil alih untuk hidupkan. Allah doakan katalah Allah bagi ujian gagal dunia, jangan kita gagal akhirat. Sepatutnya dalam keadaan ujian kemiskinan tadi, jadikan muhasabah, hidupkan diri dengan banyakkan melakukan ibadah. Ustaz ni demi Allah, Ustaz memang berlaku pada surau sampai kita pening duk fikir macam mana nak tolong depa ni. Sebab depa tak mau tolong diri sendiri. Sebab tu kita letakkan syarat. Kalau saya Ustaz dulu jahat dah sikit Ustaz. Nak dapatkan bantuan di tempat saya kena datang sembahyang subuh. Allahu akbar. Dia kata apa paksa orang. Saya tak paksa tuan-tuan datang semayang. Saya cuma polisi kami kalau nak dapat bantuan kena mai semayang. Tapi ada yang alhamdulillah daripada beratus-ratus keluarga ni ada yang jadi tabiat dah mai semayang, dan ada yang saya perasa dia tak mai dah ambil bantuan. Maksudnya dia dah menjadi mungkin golongan muzaki dah. Orang yang boleh buat keluar zakat pula, yang ada pendapatan insya-Allah. Daripada menjadi orang yang golongan menerima, mereka pula jadi golongan orang yang memberi, masya-Allah. Itulah target saya kira semua lembaga zakat di Malaysia, masya-Allah, tabarakallah. Baik. Seterusnya kita ada Intan Zurina Abdul Razak di Facebook untuk kita raikan soalan yang berikutnya. Ustaz, apakah kebaikan dan kesan daripada sudut psikologi buat anak-anak apabila mereka ditekankan konsep berkongsi rezeki di peringkat awal lagi? Dan Ustaz, adakah kemahuan untuk bersedekah walaupun di tangan ada jumlah yang sedikit malah amat diperlukan oleh keluarga, merupakan satu ujian untuk kita? Fadhil Ustaz. Baik, terima kasih pada Kak Intan kita. Masya-Allah, ni manusia-manusia keriman Tuhan belaka ni. Yang memang tak relax punya soalan setiap pagi. Bukan kata slot saya duk tengok agak slot ustaz-ustaz lain pun dia pun akal jenuh. Maksudnya dia dah di satu rutin Ustaz tau. Habis kuliah mereka akan buka untuk nak tanya soalan esok. Hari-hari dapat pahala macam ni. Mungkin yang tanya soalan ni Ustaz, mereka akan dapat pahala lagi banyak pada ustaz yang duk mengajar. Sebab ustaz mengajar ni seminggu sekali, sebulan sekali, mereka hari-hari dapat pahala, dapat memberikan pencerahan daripada soalan yang ditanya. Yang kedua, tuan-tuan boleh buat pahala yang tak relax punya banyak. Tuan-tuan tolong tekan butang share, sebarkan kepada orang. Jadikan sebagai rutin juga. Ni kita ada 2,300 orang yang sedang menonton. Kan? Maka itu juga sedekah jarah yang tak perlukan duit. Tak ada orang patah jari lagi pun tekan butang share ni. Kan? Tak ada lagi yang rekod. Kalau ada tuan-tuan claim kat saya pun tak apa. Pilah rawat jari tu. Maka ambillah sebar manfaat, tekan butang share. Buat lagi satu tabiat, tulis nota. Tulis nota, share ke orang. Yang ketiga lagi, tag kawan-kawan kita. Kan, bekas markah lama apa semua, tag mereka agar dia boleh dengar kuliah ni dapat manfaat juga. Yang tiga ni kita kena buat. Baik tuan-tuan, pada soalan yang pertama ditanya apakah kebaikan dan kesan dari sudut psikologi pada anak-anak kita apabila ditekankan konsep berkongsi rezeki di peringkat awal. Baik, dalam bab ni tuan-tuan, saya tengok sahabat-sahabat saya yang mereka mewakafkan diri dalam dunia Allahumma salli ala sayyidina dunia kebajikan. Saya ambil contohlah, saya rasa yang selayaknya dia seluruh rakyat Malaysia kenal Nadir An-Nuri. Kan, sahabat saya sebagai Supreme Counsel dalam My Outside Defender. Beliau ni bukan hanya takat terlibat dalam dunia kebajikan, mewakafkan diri dia terus duduk di Palestin tu. Cuma sekarang dia balik di atas urusan, tiba-tiba berlakunya peperangan, tak boleh balik ke sana semula, maka dia berjuang di sini. Kalau kita tengok, ayah dia juga adalah orang yang terlibat dalam dunia kebajikan. Bila dunia kebajikan ni tuan-tuan, yang pertama terpaksa menginfakkan diri itu dulu kepada ummah. Yang kedua, menginfakkan harta, menginfakkan masa, menginfakkan segala bentuk benda. So apa berlaku adalah adik dia, Nadir sendiri cinta Gaza Malaysia, adik dia cinta Syria Malaysia. Maksudnya semua duduk dalam dunia-dunia kebajikan ini. Adakah kebetulan? Jawapannya tidak. Maka apabila seorang ayah dan ibu yang sentiasa mendidik anak dengan banyak memberi, bukan nak tunjuk pada anak, tapi anak akan belajar sendiri. Ini Nabi sebut kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu. Cerminan mak dan ayah tu automatik dia akan turun sanad kepada anak ni tanpa kita bagi pun. Dia macam saka lah Ustaz. Saka yang baik ni. Yang kita tak ada. Yang kita tak buat pun majlis serah tugas, tapi Allah bagi pada anak ni dia akan dapat sendiri. Ya? Maka yang pertama dia akan bina tanggungjawab kepada anak tadi. Sebab bila dia akan tengok mak ayah yang banyak memberi ni, dia akan ada habit yang sama dalam bab memberi. Yang kedua,
dia akan membina empati kepada anak-anak. Dia akan rasa kesian ke orang lebih daripada diri. Ustaz, demi Allah Ustaz, kalau Ustaz tengok ada satu video yang viral dekat saya punya media sosial minggu lepas, ada seorang budak ni, dia mai dekat kaunter masjid, dia derma RM10, dia wakaf. Saya angkat tangan, ya Allah, kau terimalah ni rumah. Bila kita tanya ni, duit dapat mana RM10 ni nak bagi ni? Dia kata, Ustaz, ni dia duit yang duk main sembahyang subuh pagi-pagi dapat, so dia bagi balik. Memang itu perangai dia akan buat setiap hari. Lepas tu kita tanya kat dia, duit ni tak belanja, ada dia tak belanja. Bila kita tanya, derma untuk siapa? Dia kata, wakaf untuk mak ayah. Mana datang semangat dan kekuatan yang sebegini pada seorang anak kecil yang berumur 8-9 tahun, Ustaz? Yang dah memikirkan soal nak bagi kebajikan kepada mak ayah, kalaulah tidak mak ayah yang menunjukkan akhlak sebaik itu. Yang pertama, saya puji mak ayah dia, bawa dia main masjid tu dah satu permulaan yang baik dah. Hari ni kita nak anak baik. Kita tak pernah bawa pun anak untuk lorong dalam perjalanan yang baik. Tuan-tuan tanya, bila lah kita pimpin anak kita naik tangga masjid surau? Kita duk nak anak baik tu tak salah, tetapi walk the talk. Jangan sembang kari, jangan sembang aja terbang. We have to prove with our action. Jangan duk sembang pumpang-pumpang kan, hanya berdoa semata-mata. Tak salah berdoa, tapi bawa dengan tindakan dan perbuatan juga. Itu soalan yang pertama. Bawa empati dan juga tanggungjawab kepada anak-anak. Nah, yang kedua, berkaitan adakah kemahuan untuk bersedekah walaupun di tangan ada sedikit jumlah ni diperlukan keluarga. Ini soalan tadilah kan. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran ayat 92. Nah, masa yang agak terhad, Allah kata lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan kamu tidaklah akan mencapai tahap hakikat yang sebenar dalam kebajikan, dalam bagi ke orang ni, kalaulah kita tidak dermakan sebahagian yang betul-betul kita sayang. Yang tak relaxnya kita genggam ni, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarighu ni, kita pegang sungguh. Kalau tak bagi benda yang betul kita sayang, kita tak akan sampai martabat tu lagi. Macam ni dah lah ada hak tu ya Ustaz. Dalam poket ada hak tu, ya hak tu dia boleh bagi, maka ni orang yang hebat. Ya Allah sebut dalam surah Imran ayat 92 tadi. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Allahu Akbar. Saya teringat bila Ustaz baca ayat tu, saya di Madinah baru-baru ni dapat solat dekat rak kasut 1240. Rupanya di bawah rak tu ada satu bulatan, rupanya di situlah telaga Biruha tu, milik Sayyidina Tolhah tu. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi mungkin kita kongsi nantilah Ustaz. Jadi banyak akan kita kupas selepas ini untuk Tanya Ustaz. Terus kekal bersama Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Kat sekolah awak tak makan. Mak bagi duit sekolah hari-hari, buat apa? Bagi kawan? Mak selalu marahkan Soleh. Tak pernah buat bersangka baik dengan Soleh. Mak fikir Soleh anak yang nakal. Mak penat cari duit. Soleh habiskan macam tu je. Rupanya mak yang tersalah sangka. Duit belanja sekolah Soleh sebenarnya dihabiskan untuk sedekah di masjid. Keluh dan terharu bila mak tengok kebaikan Soleh menjadi ikutan anak-anak masjid yang lain. Nak, maafkan mak ya nak. Alhamdulillah, kembali dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih dan terima kasih untuk kepada semua para penonton, dan kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Dan Ustaz, bila tengok dahsyat berlakon, Ustaz pandai berlakon kan? Baik, Ustaz, kemurahan hati Madat memberi ganjaran RM5 Ustaz kepada kanak-kanak dan remaja yang memenuhi saf masjid, terutamanya waktu subuh, melaksanakan solat secara berjemaah, mencetuskan Ustaz fenomena dan juga impak yang luar biasa dalam negara kita Ustaz, dan mengajak generasi Z mengimarahkan masjid menerusi kempen geng subuh macam Jumaat. Bagaimana Ustaz melihat perkembangan kempen ataupun program ini Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Saya rasa satu je, trust the process.
percaya dengan masa dan progres yang kita laksanakan. Ya, memang daripada hari pertama tuan-tuan tak akan nampak ramai pun ramai. Saya ingat waktu kempen belum berjalan adalah satu soh pun tak penuh, Ustaz. Tapi kita committed untuk buat juga. Sebab kita yakin Allah tidak akan menindakkan usaha doa tawakal kita. Alhamdulillah hari ini kalau tuan-tuan datang masjid pagi tadi pun penuh masjid. Ni belum Ramadan. Kita jangka Ramadan ni kita akan ada pertambahan lagi 1,000 ke 2,000 orang jemaah pada solat subuh. Jadi kita dah buat preparation. Itu yang kita pasang tar malam tak relax, boleh guling-guling di depan tu. Kemudian kita pasang kemah sebesar-besar alam di depan Madat sepanjang Ramadan. Kita buat preparation. Kalau tahun lepas kita masuk untuk 100,000 orang sepanjang Ramadan, tahun ni kita masuk untuk 200 ke 300,000 orang. Dan kita buat kempen, Ustaz, yang ni tak ada di dunia sebelum ada lagi. Kempen gantung kuali. Maksudnya ada beberapa taman di kawasan Masjid Madat ni, kita buat kempen semua ibu-ibu suri rumah diharamkan masak. Mai sahur ramai-ramai kat Madat, bagi me time untuk mereka beribadah pula. Kita kesian kadang 4:30 4 dia bangun tak ada nak tahajud dan sebagainya. Jadi kali ni tak payah. Kita pi ambil dengan bas dekat taman ni, naik bas ramai-ramai, rombongan Cik Kiah pi ke masjid, kita sahur, kemudian kita tahajud, kemudian kita sahur ramai-ramai, kemudian sembahyang subuh, lepas tu balik balik rehat. Kan? Buka puasa pun sama. Kira Ramadan ni boleh jual tong gas lah. Tak usah duk bagi ada dalam rumah. Tak payah duk masak langsung lah daripada pagi sampai ke malam. Kita akan makan dan berbuka puasa macam Mekah Madinah. Dia kata hampak sebesar-besar alam tu. Madat akan buat setiap hari insya-Allah tak kurang daripada 3,000 orang main makan. Percuma. Tuan-tuan cuma teringin nak makan cuk badak, cuk keria, cuk Melaka lah apa ni, tuan-tuan bawa sendiri, ada menu utama, tambah sikit-sikit, jangan membazir. Kita tak mau budaya membazir tu berlaku di mana. InsyaAllah perkembangan tu daripada 100 orang sekarang setiap pagi, Ustaz, tak kurang 300 kanak-kanak sahaja. Bila kanak-kanak main, mak pak dia kena main juga. Kalau tidak, hilang anak dia sendiri. Allah Akbar. Dan Ustaz dan juga para penonton, Madat yang sinonim sebagai taman ibadah kanak-kanak, Ustaz, bertepatan dengan konsep terbaru Madat yang diwujudkan, iaitu anak aset kita bersama. Seperti dalam gambar kita tengok kan di paparan skrin. Bagaimana, Ustaz, para penonton boleh turut serta untuk menyumbang dan juga bersama-sama menyertai kempen ni, Ustaz? Sedikit. Baik, yang pertama tuan-tuan, sebelum saya nak cerita nak mengajak tuan-tuan, minggu depan kita ada buat sunat seramai Jumaat. Berkhatan seramai Jumaat pula, bukan takat main sembahyang lah. Berkhatan tu kita buat. Dan tuan-tuan, saya rasa di seluruh, kalau tuan-tuan pergi cari seluruh dunia, tak jumpa harga RM79 sahaja. Sunat di bawah kita buat kerjasama dengan klinik Dr. Azhar. Dia dapat 100 cawangan lebih. Mereka bawa doktor-doktor mereka main kat Madat ni, RM79 je sunat. Sunat pakai teknologi moden lah, siap dengan ubat, siap dengan semua. Jadi tuan-tuan, saya nak mengajak sungguh-sungguh, RM79. Tuan-tuan pergi cari. Kalau tuan-tuan jumpa murah daripada ni, tuan-tuan roger kat saya. Jadi seluruh Malaysia kita jemput untuk main. Tuan-tuan bawa experience anak tuan-tuan. Minggu depan kita ada jemputan keluarga Ustaz Azra'i yang adik-beradik dia semua baca Quran tu pada sesi pagi. Sambil-sambil tu kita akan ambil seorang-seorang anak tuan-tuan, depa ralik, kita buat mandi ayak super duper besar-besar tu. Dia macam cerita, dia ambil seorang pi sunat dia pun tak sedap. Jadi kita target kalau boleh tuan 500 ke 1,000 orang kota. Seluruh Malaysia mai. Mak ayah mai kan tengah cuti sekolah, bawa anak mai hari Jumaat, hari Sabtu atau Ahad. Ada 2 slot, 24 dan 25 hari bulan. Jadi tuan-tuan boleh pilih mana-mana tarikh pada waktu pagi atau petang, tengah hari, ikut keselesaan. Kalau yang main daripada jauh, iaitu Ustaz, saya daripada KL, boleh tak main bawa anak experience main subuh berjemaah. Bayangkan 2,000, 1,000 orang sembahyang jemaah. Tuan-tuan akan rasa vibe dia lain macam punya. Kan? Jadi bawa RM79 sahaja. Dan pada 24 dan 25. Boleh daftar segera di madatcenter.com, madatcenter.com. Dan nak menyumbang pun sama. Macam saya kata, tuan-tuan, hari ni dan semalam dan hari ni kita nak pasang tab, harga sekitar RM300,000. Tapi tuan-tuan, siapa yang derma akan dapat pahala yang sangat tak relax, sebab setiap hari akan ada program yang berlangsung kat Madat. Esok akan ada Ustaz Azhar Idrus. Esok. Bayangkan berapa puluh ribu orang nak main ni. Jadi bayangkan, semua tu dah akan dapat pahala daripada sumbangan tuan-tuan. 300,000 ni tuan-tuan nampak macam banyak. Tapi 200,000 orang dah sumbang dah. Cuma baki tinggal 1,000 sahaja. So pagi ni yang menonton ada 2,000 orang lebih. Kalau pakat derma seorang 100, dah lebih daripada kutipan yang kita nak. Jadi 100,000 ni tuan-tuan kita ajak bersama-sama untuk tuan-tuan yang sedang menonton ni, siapa menderma, moga Allah bagi ganjaran pahala. Siapa yang menyumbang tuan-tuan ada lebih kurang 90,000 yang kita sediakan, termasuk buku The Miracle of the Car.
Ni tajuk yang kita bincang pada pagi ni adalah ni ada ibu ni, dalam ni cerita dah semua dalil-dalil yang disebutkan dalam Quran dan hadis berkaitan kebaikan sedekah. Jadi tuan-tuan, saya mengajaklah tuan-tuan untuk jom kita derma. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran pahala dan syurga. Moga siapa yang anak ketegak, Allah bagi kelembutan. Amin, bini yang ketegak, Allah bagi kelembutan. Suami yang panas barat, yang makan macam makan rimau, maka moga Allah bagi kelembutan hati pada dia untuk mendapatkan keluarga sakinah, mawadah dengan asbab sedekah jariah kita. Jadi 100,000 pagi ni dengan untuk kita nak buat pemasangan tar bagi keselesaan kepada semua jemaah yang hadir, insya-Allah. Mudah-mudahan. Insya-Allah, mudah-mudahan. Semalu berduri tepian cemara merah berbunga, memikat hati. Dermawan berinfak, berkongsi harta, dikenang jasanya sampai ke mati. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih Fadil Ustaz Yaakob Yusra yang memegang amanah yang besar untuk mewujudkan generasi soleh wa musleh, dan mudah-mudahan apa yang kita berikan Allah Subhanahu wa taala nilai sebagai nilai yang terbaik dan dimasukkan kita mudah-mudahan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Fadil Ustaz dan juga sidang penonton, kita akan tamat di TV3, kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terus kekal bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terima kasih atas tontonan dan kesetiaan anda para penonton, dan kita masih lagi berbicara topik kuasa RM5 dan bersama dengan Fadil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Untuk kita teruskan lagi Fadil Ustaz, tapi sebelum itu kita mengalu-alukan di pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini, para penonton yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan boleh terus hubungi kami menerusi talian yang tertera di kaca TV anda, di talian bebas tol, dan boleh juga para penonton ajukan soalan dan juga kemusykilan menerusi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Yang menonton menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sama-sama kita bantu sebar luaskan, insya-Allah. Baik Fadil Ustaz. Ustaz okey, kita nak sambung lagi Ustaz. Boleh. Sebab saya tengok banyak soalan yang masuk pada pagi ini, dan kita cubalah untuk raikan semampu kita. Muhammad Faizal bin Ahmad, soalan yang berikutnya. Baik Ustaz, mengapakah orang yang telah meninggal merayu untuk dihidupkan semula hanya untuk melakukan sedekah berbanding ibadah yang lain? Dan Ustaz, soalan yang kedua, bolehkah jika kita bertawassul dengan kebaikan dan sedekah yang kita lakukan dengan harapan agar segala bentuk hajat atau doa kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fadil Ustaz. Baik, terima kasih kepada Abang Faizal Ahmad tu. Dua soalan. Yang pertama berkaitan awak orang yang dah mati ni, dia akan merayu nak patah balik untuk dihidupkan, dan di antara amalan yang adalah sedekah. Kalau kita pergi sembahyang pagi tadi dekat masjid, insya-Allah lah biasanya imam akan baca surah Sajadah. Kan? Di antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim an rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukhinun sadaqallahul azim. Allah kata walau tara izil mujrim, dan kalaulah kamu melihat golongan orang-orang yang melakukan dosa ni, mereka tunduk kepada mereka di hadapan Allah dalam keadaan malu. Dan apa yang mereka minta? Mereka minta untuk dikembalikan di atas muka bumi Allah. Sebab apa? Mereka dah melihat, mereka dah dengar, mereka dah nampak, mereka dah merasai bagaimana dahsyatnya alam kubur itu dan alam akhirat. Dan apa amalan yang diminta oleh manusia untuk dihidupkan, di antara amalan adalah sedekah jariyah, untuk mereka banyakkan bersedekah. Maka inilah juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ketika Nabi duduk dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah masih berbaki kambing tadi? Maksudnya satu hari Nabi pernah buat kenduri, panggil orang main makan. Maka bila Nabi tanya kepada Aisyah, ada lagi tak baki daripada kambing yang jamu orang tadi? Aisyah kata, wahai Rasulullah, ada, masih bagi tinggal sikit bahagian bau saja. Maksudnya yang lain sedekah dah ke orang, cuma tinggal bahagian bau saja. Maka lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membetulkan kenyataan Aisyah. Nabi kata ke Aisyah, wahai Aisyah, bukan macam tu. Kan? Yang kekal adalah bahagian yang kita sumbangkan tadi, yang tak kekal kepada kita adalah bahagian bau yang tinggal lah ni. Maksudnya apa? Terbalik, kurang. Kalau kita panggil ni,
hak duk ada kat kita tu hak kita dak. Nabi kata yang kita bagi itulah hak kita. Yang ada kat kita tu mungkin hak kita tu hak orang. Macam harta lah Ustaz. Kalau hak duk ada dalam kita lah ni, dia jadi harta waris ataupun harta kita. Tapi yang kalau kita sumbangkan pada orang yang memerlukan, bagi sedekah dan sebagainya, dia akan jadi hak milik kita. Saya Ustaz, tahun lepas ada seorang makcik, dia pulun nak jumpa Ustaz, dia mesej hari-hari, dia telefon macam markah Ustaz. Telefon lagi kita angkat. Saya angkat, dia kata, Ustaz, saya nak kena jumpa juga dengan Ustaz. Saya kata, minggu ni saya kalut nak kena pergi, waktu tu ada program kat Langkawi. Flight saya pukul 2, saya habis kuliah pukul 1. Pukul 12. Jadi tak sempat, ada 2 jam tu saya kena pergi airport sejam. Nak check in apa semua lagi. Dia kata, Ustaz, tolonglah Ustaz, saya nak kena jumpa juga Ustaz. Saya pun jumpa dengan dia. Jumpa 5 minit Ustaz, sebab saya pun tak ada ni, saya memang ni pun risiko dah ni. Sebab saya ada lagi sejam tak sampai tu nak check in masuk untuk flight. Kalau tidak memang kena tinggal dah. Tapi dia kata tak apa Ustaz, tak apalah. Saya pula tu tak apalah, kalau kena tinggal pun saya redha lah, saya pergi saya cari flight lain. Jumpa dengan dia Ustaz. Hari tu juga dia kata, Ustaz, saya nak wakafkan rumah. Saya kata, ish, awak macam ni kalut sangat ni, macam tergesa-gesa sungguh. Telefon lawyer apa semua, dia terus buat dokumen, dia sign apa semua. Dalam masa 5-10 minit tu, saya pun penderah pergi. Alhamdulillah lah, Allah izin, Allah takdirkan hari tu flight delay setengah jam. Jadi kalau tidak, memang kena tinggal Ustaz, memang tak dan, confirm tak dan. Kemudian tak apalah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selepas daripada tu, dalam proses lawyer dia uruskan dokumen apa semua, 3 minggu selepas dia sign surat, orang call. Dia kata, Ustaz, makcik tu dah meninggal dalam rumah yang dia wakaf. Dia memang tak ada harta apa, dia tak ada suami, dia tak ada anak, dia tak ada orang lain, dan harta tu dia wakafkan. Maka yang ni akan jadi hak milik dia. Kalau tidak, harta tu akan pergi kat adik-beradik, baitumal dan sebagainya. Jadi yang ni yang kita kena be wisely, kena aturkan dengan penuh kebaikan. Sebab ingat, dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat untuk kita semua meninggal dunia. Kita akan tinggalkan dia. Yang kedua, soalan boleh tak kita bertawassul dengan amalan? Ini soalan-soalan yang saya rasa yang selalu berlaku perbahasan, perbalahan dan pergaduhan oleh manusia, bukan hanya di Malaysia, malah di seluruh dunia pun, tentang soal tawassul. Baik, yang pertama, Imam Nawawi, yakni dalam mazhab Syafi'i, menyebut dalam kitab Al-Majmu'. Ini saya bagi nama kitab siap sebagai rujukan berkaitan keharusan untuk bertawassul dengan amalan ataupun doa, minta kepada Allah. Kita tetap minta kepada Allah, tapi melalui kita nak bertawassul melalui wasilah, sama ada doa ataupun amal-amal soleh yang mungkin kita pernah buat. Yang pertama, dalam kitab Al-Majmu', dalam mazhab Syafi'i yang dikarang oleh Imam Nawawi. Itu yang pertama, cerita tentang kelebihan bertawassul ini. Yang kedua, disebut juga dalam kitab Bustanul Arifin, tentang doa bagaimana nak bertawassul. Maksudnya apa? Ini adalah keharusan dari segi untuk kita bertawassul. Yang ketiga, hadis riwayat Imam Bukhari, yang ini yang paling kuat dalil riwayat Imam Bukhari. Kedudukan hadis tuan-tuan tulis 2272. Dalam Sahih Bukhari tuan-tuan buka kedudukan hadis 2272, bercerita bagaimana kisah 3 pemuda yang sangkut dalam gua. Maka saya rasa kita selalu dengar dah, cuma nak abang dalil kata bolehnya untuk kita bertawassul. Kan yang seorang tu dia kata, ya Allah, aku ni ada mak dan ayah yang aku jaga mereka, aku bagi mereka minum susu, aku takkan bagi susu ni pada orang lain. Jadi mereka bertawassul, Allah izinkan dengan asbab tawassul tadi, maka Allah SWT terbukanya pintu gua yang tertutup. Maka keharusan untuk bertawassul ini dibolehkan. Tak usah duk balah lah. Kalau nak buat, tak mau buat, tak ada masalah. Jangan duk bergaduh dengan orang. Bawa pecah kepada masyarakat saja. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Insya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama ambil iktibar dan kita amalkan apa yang telah pun dikongsikan sebagai satu ibrah. Saya teringat bila Ustaz sebut tentang makcik yang infak tu, masya-Allah. Ramai orang baik dalam dunia ni Ustaz. Cuma kita jarang dengar kisah mereka, tidak didendangkan Ustaz. Baik. Semoga kita menjadi sebahagian daripada mereka. Baik, Wani Azwani di Facebook untuk soalan yang berikutnya, bersedekah Ustaz adalah satu perkara yang amat baik dan tidak berkurang harta seseorang cuma dengan bersedekah RM5. Soalannya Ustaz, adakah boleh untuk seorang isteri itu memberi sedekah dengan menggunakan duit suami walau hanya RM5 sahaja, dengan atau tanpa pengetahuan suami? Ustaz, boleh tak? Izin suami ke tak izin suami, kadang-kadang dia melibatkan hukum juga Ustaz. Baik, di dalam masyarakat ni depa memang tak, kalau kahwin ni duit suami duit bini, duit bini duit bini. Macam biasanya macam itulah. Tapi dari segi hukum tetap hukum. Kalau suami culas dalam memberi nafkah, maka isteri boleh ambil
Kan, yang tu memang dibahaskan dalam wali fatwa pun sebut. Maksudnya suami yang tak bagi nafkah. Dalam bab ni banyak Ustaz, suami yang tak bagi nafkah yang khusus ni. Sebab isteri dia kerja, jadi dia tak bagi. Tak boleh, wajib. Walaupun isteri kamu anak papa mega holding pun, isteri kamu ni memang kaya tak relax pun, tetap kamu kena bagi nafkah. Kalau tak bagi, isteri boleh ambil. Cuma dalam sedekah ni bukan kewajipan. Kan? Maka janganlah kita ambil duit tanpa izin. Sebab tu boleh bawa kepada perbalahan dari segi hukum pun. Sebab sedekah ni bukan kewajipan, kan? Melainkan bila tak bagi hak kita, baru kita boleh ambil. Kan? Maka mintalah. Dan saya rasa tak ada suami yang kedekut, tak ada orang masih yang takat RM5 kita nak ambil macam tu, tak padan lah. Kita nak duduk di antara khilaf dalam hukum ini, duduk dalam perbahasan yang boleh bawa kepada benda yang salah. Saya rasa lebih baik kita berlepas daripada khilaf, itulah yang paling baik. Kan? Jadi sedekah ni tak jadi kewajipan. Maka jangan duk ambil lebih kurang, jangan duk minta biang lah. Samalah suami ambil duit isteri ke, isteri ambil duit suami ke, anak ambil duit mak ayah ke, tidak boleh. Kerana hukum tetap hukum. Matlamat tidak menghalalkan cara. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jadi suami, jadilah suami yang tidak kedekut, Ustaz. Kita mendidik keluarga kita kerana kita lah rais, pemimpin untuk keluarga. Banyak lagi akan kita kongsikan. Terus kekal bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita kembali selepas ini. Kesusahan orang sama dirasa, bukannya senang sepanjang masa. Selama hidup, taburlah jasa, niat membantu, bukan dipaksa. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra untuk pagi Jumaat ini dengan tajuk Kuasa RM5. Banyak yang telah pun Al-Fadhil Ustaz kongsikan untuk renungan kita bersama. Kita nak sambung lagi Ustaz. Soalan daripada sahabat Facebook kita, Rahimah Saud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang mengerjakan umrah atau haji biasanya terpanggil untuk berinfak kepada pekerja-pekerja di Masjidil Haram atau Masjid Nabi. Pada pendapat Ustaz, wang kecil kita RM5 atau RM5 itu baik diberikan kepada pekerja-pekerja tersebut atau lebih baik dihulurkan kepada jemaah yang kelihatan uzur dan lebih memerlukan. Ini pengalaman saya peribadi. Banyak nak kongsi, tapi kita dengar Ustaz cerita dululah. Ustaz, pekerja yang kat dalam masjid tu ataupun orang yang lebih memerlukan yang patut kita bagi Ustaz? Baik, dari segi aulawiyat, keutamaan sudah pasti kepada orang yang uzur dan memerlukan. Bila memerlukan ni duduk dalam kategori yang wa izas tansahaka fansah lahu. Bila dia susah, kita kena tolong dan kena bantu. Berbeza saya rasa dengan pekerja ni, dia pun memang dibayar gaji. Dan kalau kita tak bagi pun, mereka dapat gaji yang bukanlah kecil. Kalau kerja dalam Masjidil Haram ni atau Masjid Nabawi itu bukan kecil. Tapi salah ke? Tak salah. Tetap dikira sebagai sedekah, apatah lagi memuliakan mereka yang memuliakan rumah Allah Azza wa Jal ini. Cuma saya pernah lah tanya, depa Ustaz, gaji depa lebih rendah daripada sedekah yang orang duk bagi. Sebab Masjidil Haram, Masjid Nabawi ni tak ada tabung. Jadi orang melewat nak sedekah, nak bagi kat mana, nampak depa bagi. Sebab depa ni kategori orang soleh lah. Cuma di antara bila bertembung di antara pekerja dengan golongan orang yang uzur dan memerlukan, maka bantulah orang yang memerlukan. Memang itu menjadi tanggungjawab pun untuk kita tolong dan kita bantu. Dan dalam bab sedekah jariah ni juga, dia kena bijaksana dalam kita nak meletakkan di mana ROI, return of investment, yang paling baik. Dia macam ni Ustaz. Kalau tuan-tuan tengok, salah tak kalau orang yang bagi duit untuk nak untuk wakaf Quran di Mekah? Kalau tanya saya, tak salah. Tapi kalau kita tengok dengan jabatan wakaf Quran di sana, ada beratus ribu dan juta naskah yang tidak dapat untuk nak dimanfaatkan lagi. Sebabkan apa? Terlalu banyak orang yang wakafkan untuk Quran. Jadi apa yang berlaku adalah, rugilah, bukanlah rugi apa, Quran tu tak ada orang nak baca lagi lah, sebab tak sempat nak diedarkan. Tapi berbeza kalau kita beli kursi roda, satu orang akan guna setiap masa. Ataupun contohlah tuan-tuan, saya lah ni duk pulun nak jalankan satu kempen. Kalau boleh setiap masjid ni, saya tengah buat satu research kajian tentang berapa banyak kes kemalangan berlaku dalam bilik air di masjid ataupun surau. Baru saya tahu Ustaz, setiap hari tak kurang daripada 10 kejadian orang yang jatuh bilik air. Setiap hari. Dan tuan-tuan, kalau Ustaz pilih di seluruh dunia, termasuk di Mekah, Madinah sekalipun Ustaz,
Selipar tanah mereka cak ayam ke yang okey Ustaz biasanya? Cak ayam. Cak ayam. Di Malaysia pun cak ayam kok. Jadi saya duk fikir kenapa tak kita nak bawa satu pembudayaan dalam masjid ni biar ada kasut yang anti-slice, anti-slide. Yang dia ada Ustaz, jenama-jenama dia mahal lah sikit. Saya order baru ni harga 300 Ustaz. Dia tak licin tu Ustaz, dia boleh grip. Dia boleh grip. Macam kita main badminton dia kok bunyi kokek tu kan. Sama. Jadi kita nak bawa untuk di masjid ni pun kita nak bagi ada anti-slide tu agar orang kita nampak benda ni macam benda kecil. Jadi kita dah beli kasut acak ayam, lepas tu AJK pula pergi kerat. Dia geram lah, suka kerat-kerat. Dia kata apa takut slipper hilang. Mana ada orang pergi masjid nak balas kasut. Soalnya tak sengaja. Maka apa yang kita buat adalah kita tambahlah dengan teknologi. Kan kalau kita masuk pasar raya Ustaz, kita tak ambil barang kita tak bayar, apa akan berlaku? Kan bunyi totek tu. Kan pasang juga dekat slipper. Kita beli teknologi tu. Pasang dekat masjid ni Ustaz. 8,000 pasang sensor dekat pintu, kemudian klipkan kod ada tagging tu dekat slipper. Walaupun kasut tu mahal 300-200 ringgit, pasang. So bila orang terpakai, dia taklah balik. Takkanlah jahat sangat. Kan adik-beradik Fir'aun ni kot nak curi kasut kat masjid ni, tak ada. Jadi kalau kita nak bawa satu budaya baru, kita sedekah dekat masjid ni benda yang high quality dan berinovasi. Kan? Saya seronok lah kalau bayangkan kalau semua masjid di Malaysia ni ada attendant. Kalau pergi di Masjid Al-Jabbar di Bandung, Ustaz, dia siap motion sensor. Kita masuk tu dia teropong, Ustaz, dia tahu dah identiti kita siapa, masuk bila, keluar bila masjid. Dia ada data actual yang tepat, setiap hari, setiap masa, berapa yang masuk, berapa yang keluar. Ustaz, walaupun kita nampak benda tu lah, kenapa nak ada di masjid? Kenapa salah ke kita nak bawa teknologi berada dalam masjid untuk memudahkan urusan kita? Filtering, tambah baik dan sebagainya. Jadi boleh monitor. Kalau dulu kita boleh My Sejahtera Ustaz, kita boleh detect ke mana kita pergi, ke mana. Jadi setiap bulan seronok Ustaz kalau boleh kita monitor Ustaz. Bulan ni aku semayang kat mana masjid. Seronok Ustaz kan? Oh tengok bulan ni tu dia lah. Satu masjid pun tak pergi, mangkuk ayun macam ni. Jadi bulan depan kita tambah baik. Jadi pada saya dalam bab sedekah pun kita kena bijaksana dalam kita memberikan. Kalau tuan-tuan yang ada kemampuan, pergi jumpa Tok Iman, saya nak infakkan 10 kasut yang ni anti-slide, harga 300 sebiji. Tak apa, saya sedekah. Ramai mana orang pakai, banyak tu kita dapat pahala. Kalau orang terambil balik rumah pun, takkan dia nak bakar selipar tu. Dia guna juga, tetap dapat pahala. Tidak merugikan sikit abuk pun. Cuma kita betulkanlah, jangan dah beli selipar murah tak kat masjid. Bila selipar murah, dia tak ada spesifikasi keselamatan. Dia hanya buat asal boleh. Pakai 2-3 minggu, rosak, beli lain pula. Kita terlupa, ulang beli hak tu, lalah 30 pasang dah. Bersamaan dengan beli hak selipar hak betul-betul high quality. Jadi saya rasa mindset ni kita kena ubah lah. Jangan asal boleh dan asal ada. InsyaAllah mudah-mudahan. Allah Akbar. Bila teringat sedekah kat Masjidil Haram, Masjid Nabawi ni, biasa dengar suara dia tengok kita pakai tagging Malaysia. Malaysia bagus. Malaysia bagus. Asal tak bagus pula dalam poket pun ada duit. Itu yang bagus tu. Malaysia memang di antara satu negara yang paling pemurah lah Ustaz dalam bab sedekah ni Ustaz. Ni memang tanya dengan mereka tahu. Mereka pun setiap kali jumpa bagi salam pada kita. Kita pun terkejut. Saudara ke, kenal ke tak kenal, tapi Malaysia bagus dia kata. Baik, itu pengalaman peribadi lah Ustaz. Baik, seterusnya kita raikan lagi soalan daripada sahabat penonton kita di Facebook Nur Dahlia Biru. Ustaz, amalan suka memberi dan membelanja orang makan adalah sikap yang mulia. Dan amalan tersebut bukan sahaja cara untuk menjemput rezeki, tetapi mampu mengeratkan silaturahim dan kasih sayang. Adakah kuasa RM5 dengan membeli dan memberi makan kepada haiwan seperti kucing peliharaan atau kucing-kucing di jalanan juga dianggap sebagai sedekah? Fadhil Ustaz. Baik, saya rasa kita selalu dah dengar hadis dalam riwayat Imam Bukhari, hadis yang sahih berkaitan berlaku ihsan kepada anjing yang dahagakan air, itu pun pelacur yang melakukan maksiat seumur hidup dia, itu pun Allah boleh merahmati, mengampunkan sehingga memasukkan dia ke dalam syurga. Dan ada hadis dalam riwayat Imam Bukhari juga berkaitan bagaimana seorang wanita yang beribadah seumur hidup tapi dia berlaku zalim kepada seekor kucing yang dikurung dan tidak diberi makan sehingga akan dihumban dalam neraka Allah Azza wa Jal. Maka menunjukkan tuan-tuan, kepada makhluk yang tidak berakal ini pun Allah menguji iman manusia itu. Kalau kita duduk di kedai makan Ustaz, kadang-kadang dia main duduk ngusik kaki kita kan, dia duduk serendeh. Orang Kedah panggil serendeh, orang KL panggil apa Ustaz? Bergeser-geser dekat kaki kita tuan-tuan. Dia bukan nak minta banyak, jarang dia bagi buku menu. Kan kita tengok bagi buku menu nak order chicken chop. Bagi menu. Kan mana ada. Dia nak minta cuma sedikit ihsan kita. Makanan yang sisa-sisa tu Ustaz. Dan bagusnya kata binatang ni Ustaz,
kalau kita tak bagi pun dia tak marah. Jarang dia lidah ke apa. Kan tak ada. Dia akan terima kalau dia nak makan dia makan. Kalau tak makan dia pergi macam tu je. Dia tak buat update status kat FB Ustaz. Atau status dia viral kan. Dia viral kan kedekut makcik tu handbag je harga 10,000, kedekut tedong masin dia tak pernah. Dia itu kata makhluk ni kadang Allah uji manusia ni nampak buruknya akhlak kita dengan makhluk macam tu je. Padahal cubitlah sikit makanan, bagilah sikit, tak merugikan pun. Jadi kalau kita memberikan ihsan kepada binatang ni satu kerja yang sangat mulia. Saya gabungkan satu grup-grup rescue kucing ni. Kebetulan saya ada rumah kucing. Kita gabungkan rescue ni ramai Ustaz. Yang depa ni memang depa ni buat kerja kebajikan ikhlas sungguh. Bangun pagi Ustaz, pagi-pagi sebelum pergi kerja Ustaz, singgah di tempat-tempat yang depa pergi ni bagi makan kucing-kucing jalanan. Kemudian saya tanya depa apa kekangan, dia kata Ustaz, kami kadang tak ada duit. Saya kata tak apa, kalau kamu tak ada duit datang di tempat saya, ambillah makanan kucing ni and then bagilah kucing makan. Sebab saya nak tumpang pahala. Ramai penyumbang-penyumbang nak sumbang pahala dengan cara yang macam tu. Jadi tuan-tuan, banyak manusia-manusia kiriman Tuhan ni. Jadi tuan-tuan buatlah apa bidang yang tuan-tuan mampu buat. Ada orang boleh selamatkan kucing, ada orang boleh selamatkan anjing, ada orang boleh selamatkan binatang-binatang yang apa sekalipun tuan-tuan, buatlah. Kan, dengan syarat untuk kita bina satu benda yang sama, nak redha Allah daripada sedikit sumbangan yang kita mampu. Ada orang yang dia tak ada duit tapi dia ada kemampuan. Ada doktor veteriner Ustaz setiap minggu datang di tempat saya untuk nak tolong rawat kucing dengan cara yang dia ada. Dia tak minta duit, cuma dia boleh bagi kepakaran yang dia ada. Itu pun satu bentuk kebaikan. Kan, jadi carilah dalam dunia ni tuan-tuan, kamu tak perlu jadi hebat. Kamu tak perlu jadi orang yang ada macam-macam qualification. Syarat dia adalah kamu nak buat ataupun tidak. Nah, maka carilah benda yang boleh bawa kebaikan untuk mendapatkan redha Allah yang lebih utama. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jangan tunggu kaya untuk bersedekah. Sedekahlah, insya-Allah Allah Taala akan kayakan kita, sama ada kaya harta ataupun kaya jiwa. Berikutnya Ustaz Fazli Maksyah di Facebook. Baik, soalannya Ustaz, apakah pelan tindakan yang perlu kita lakukan untuk kita terapkan dalam diri kita supaya sesuatu pemberian ataupun sedekah yang kita hulurkan, kita tidak mengungkit selepasnya Ustaz? Dan bagaimanakah untuk kita menanam sedalam-dalamnya sifat keikhlasan dalam jiwa kita Ustaz? Baik, bila sebut bab mengungkit ni, sebab ingat antara benda yang merosakkan amal itu adalah dengan kita mengungkit-ungkit. Disebut dalam hadis Nabi. Maksudnya kita disebut dalam Quran dan hadis Nabi, yang merosakkan amal ni bila kita duk mengungkit dia, maka dia menghilangkan pahala. Baik, sebab tu para ulama menulis dalam kitab tasawuf, apakah benda yang boleh dibuat untuk kita tak mengungkit ni. Yang pertama, sedekah tu kita tak tahu bagi kepada siapa. Nak ungkit macam mana sebab kita tak tahu. Contohlah, sebagai contoh, kita ustaz kita pergi beli nasi lemak pagi-pagi. Bila nasi lemak, harga nasi lemak RM3. Kita bagi RM10. RM7 baki tu jangan ambil dah. Habaqkan makcik tu, makcik tengok siapa yang berkelayakan, makcik derma kat dia pula. Makcik yang meniaga ni, dia tahu passion orang yang main hari ni macam mana. Ada orang ustaz, dia tanya, telur RM8, ni RM8 sebab duit tak ada. So dia akan isi lauk tu berdasarkan kemampuan yang dia ada. Bajet dia. So makcik tu dalam niaga ni dia tahulah siapa yang susah, siapa yang senang. Ada yang jenis Papa Megah Holding ni, dia main dia boleh bawa udang berketul-ketul. Kan, cedok udang baru jumpa nasi punya kaya dia. Kan, selok sotong. Hak tu dia tak ada masalah, tapi yang ada masalah ni. Jadi bayangkan RM7 tadi sampai pada orang yang betul, dan yang paling best kita tak tahu pun siapa. Jadi kita nak ungkit. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama kata apa? Amal soleh ni buat macam dengan kamu qada hajat. Qada hajat ni kasar sikitlah, macam kita berak contohnya. Ustaz, bila kita berak Ustaz, contohnya kat sungai. Kat sungai lah ataupun dekat dalam lubang, dalam toilet, dalam jamban sekalipun. Ada tak Ustaz ambil gambar buat kenangan? Minta maaf dulu lah, selfie ke apa? Selfie ke? Tak ada. Malah kita akan secepat mungkin menghapuskan bukti tu. Biar dia berlalu. Jaranglah saya tengok dalam ngok-ngek manusia ni pun tak pernah lagi dia ambil update status gambar najis dia. Selesai buang hajat. Tak ada. Selesai buang hajat tu pernah dia ambil status, tak pernah hantar gambar. Sayang nak membiarkan. Kan, panjang dia buat dia kali-kali ni kan. Contohlah, tak kira lah dia buat apa semua pun, benda-benda yang dia buat tu dia akan biarkan. Maka ulama kata sama dengan amal soleh, biar dia berlalu macam najis. Jaranglah kita lepas kita qada hajat kita bye bye, biar dia berlalu kan, bye bye, ikut dia lari pula macam dengan drama kan markah dia nak pergi jauh-jauh ni dia lari ikut. Tak ada. Maka biarkan dia berlalu seperti mana
seperti benda najis, dia kata. Biar dia berlalu, cepat-cepat kamu lupakan dia. Adapun dari segi maksiat, kata ulama, jadikan ia seperti bayang-bayang yang sentiasa ikut kamu, untuk kamu sentiasa menagih simpati taubat daripada Allah Azza wa Jalla. Kita manusia yang banyak buat salah, saya yang bercakap pun banyak dosa, maka kita minta ampun pada Allah. Mudah-mudahan kita tidak mengenang kebaikan yang kita buat, tapi kita mengenang dosa yang telah kita laksanakan. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Fadil Ustaz, saudara-saudara, kita telah pun sampai ke penghujung siaran pada pagi ini. Banyak Fadil Ustaz kongsikan untuk tatapan dan renungan kita bersama untuk tajuk kuasa RM5. Dan terakhir, sebagai pelantikan tadi Ustaz dah kongsikan, jangan kita jadi orang yang mengungkit, dan kita jadilah orang yang ikhlas dalam memberi. Kerana apa? Walaupun sedikit, nilainya pasti ada ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita. Dan terakhir, kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa di pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, insya-Allah. Baik, jom sama-sama kita doa, mudah-mudahan Allah bagi kebaikan. Yang mungkin duduk berguling, yang duduk pakai tok ponas senonoh tu, ambillah, kita duduk dalam keadaan yang paling beradab, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Amin ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar. Ya Allah, Ya Latif, lembutkan hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan. Ya Allah, Ya Allah, tangan yang kami tadah pada pagi ini, tangan yang banyak buat dosa, yang melakukan kemaksiatan, dan dengan tangan yang sama kami mengharapkan redha dan maghfirah di sisimu. Ya Allah, Amin, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, pada kami yang ada mak dan ayah, keizinkanlah kami dapat berbuat baik dan berbakti kepada mereka. Perelokkan akhlak kami di hadapan mereka. Lunak dan rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mereka. Ya Allah, kami takut dengan akhlak yang buruk. Kau akan mengembalikan anak-anak derhaka kepada kami nantinya. Ya Allah, Amin. Ya Allah, kalaulah mak dan ayah kami telah meninggal dunia, permudahkan urusan mereka di sana. Lapangkan kubur mereka. Hiasilah kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu. Ya Allah, sesibuk manapun kami, sebanyak manapun harta kami, sebesar manapun pengaruh kami, janganlah digugurkan nama mereka dalam doa-doa harian kami. Ya Allah, Ya Allah, pada kami yang sakit, Kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Amin, pada kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Pada kami yang masih makan harta haram, riba, rasuah, syubhah, maka ampunkan semua dosa-dosa bagi kami. Ya Allah, Ya Allah, rahmatilah kami, berkatilah kami. Ya Allah, berkat daripada majlis tanyalah Ustaz ini. Ya Allah, Amin, Kau campurkan istiqamah agar kami mati dalam keadaan duduk dalam majlis ilmu dan duduk dalam mujahadah ilmu. Ya Allah, Amin, Ya Allah, sebesar mana pun maksiat kami, maka padamlah ia dengan keampunan-Mu. Ya Allah, Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi jazakallah khair pada Fadil Ustaz Yaakob Yusra dan seluruh para penonton yang bersama-sama dengan Tayalah Ustaz pada pagi ini. Saudara, jangan mencari yang sempurna. Sempurnakanlah apa yang ada, kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjumpa lagi, ayuh kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.